Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkara yang mengejutkan. Satunya di negeri Kelantan, satunya lagi kenyataan daripada MB Lato-Lato Sanusi. Seakan-akan dia menjual temberangnya untuk mempertahankan fitnah sahabat-sahabat semua. Jadi dua perkara ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda pada petang ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita ikuti berita ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. 25% majikan di negeri Kelantan gagal jaga kebajikan pekerja, tidak bagi perkeso, dibagi amaran. Ya, ini amaran terakhir daripada pihak Uber wajib. Jadi sahabat semua, apa sebenarnya yang berlaku? Ya, boleh dikatakan ini adalah pembulian pekerja. Tidak menjaga kebajikan pekerja, apatah lagi tidak memberikan perkeso kepada pekerja-pekerja terbabit. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini, yang mana dikatakan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mengesan sebanyak 25% majikan di Kelantan gagal menjaga kebajikan pekerja mereka dengan tidak mencarum perkeso, atau lebih senangnya tidak memberikan wang KWSP, caruman pekerja. Jadi pengarah Perkeso Kelantan, Nora Yaakob, berkata, kajian pihaknya mendapati majikan-majikan itu tidak memberikan fokus untuk mendaftar dan mencarum termasuklah warga asing yang diambil sebagai pekerja. Jadi menurutnya, majikan yang masih berlengah mendaftar dan mencarum skim perkeso pekerjaannya akan diberi amaran sebelum tindakan undang-undang diambil. Jadi bermula bulan Julai ini, bulan depan, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang, sama ada dikenakan kompaun atau pendakwaan atas kesalahan tersebut, katanya ketika ditemui pemberita semalam. Bagaimanapun menurutnya, majoriti besar yaitu 75% majikan di Kelantan sudah pun melunaskan tanggungjawab dalam menjaga kebajikan pekerja mereka. Jadi mengulas lanjut, Nora memberitahu pihaknya akan membuka peluang kepada majikan itu untuk menunaikan tanggungjawab dengan mencarum perkeso pekerja dalam tempoh masa yang berbaki, kira-kira 2 minggu ini lagi. Itu antara amaran ya yang diberikan oleh perkeso, yang mana dikatakan sebanyak 25% majikan di negeri Kelantan gagal menjaga kebajikan mereka. Ini adalah satu perkara yang amat-amat mengejutkan sahabat-sahabat semua, sebab ini adalah tanggungjawab ya ke mana-mana syarikat ya untuk mencarum perkeso ya kepada pekerja maupun tidak kira ya pekerja bawahan kah, atasan kah, itu adalah tanggungjawab bersama mereka. Tetapi ini adalah perkara yang mengejutkan. Kenapa ada syarikat ya seperti ini sanggup membuli, saya boleh katakan membuli, dan juga tidak ya melaksanakan tanggungjawab mereka. Amat-amat mengejutkan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Jadi, dan untuk perkara yang keduanya, dalam ceramah YB Rafizi Ramli di dalam majlis pengumuman calon, beliau mendedahkan bagaimana Sanusi, MB Lato-Lato yang hanya pandai cakap kosong, cakap besar. Kamu tahu maksud MB Lato-Lato? Lato-Lato itu kalau dimainkan dia bising, sakit telinga. Seperti itu jugalah suara daripada MB Lato-Lato ini, yang hanya pandai berbicara, hanya pandai umum, hanya pandai cakap, tetapi sebenarnya tin kosong sahabat-sahabat semua. Hanya kuat bunyinya tetapi tidak punya makna apa-apa. Hari ini apabila YB Rafizi Ramli membuat cabaran kepada Sanusi, kerana apa? Sanusi membuat tuduhan berbau fitnah yang mengatakan kenapa masalah-masalah di Pulau Pinang ini tidak berlaku kerana adanya rasuah. Ya, ada punya pemimpin daripada DAP dan PKR kononnya menyakau wang-wang yang digunakan sepatutnya untuk pembangunan dan sebagainya. Itu antara tuduhan yang dibuat oleh Sanusi. Jadi sahabat semua, dalam cabaran itu hari ini Sanusi membuat respon ya, membalas kenyataan daripada YB Rafizi Ramli, dan seakan-akan saya boleh lihat kenyataan daripada MB Lato-Lato ini begitu sombong, angku sahabat-sahabat semua. Rafizi suruh dia buat laporan, tetapi katanya bagi galak dulu. Itu antara kenyataan. Kenapa tidak buat sekarang?
Adakah habis pilihan raya baru buat, ataupun habis pilihan raya ni didiamkan begitu saja? Itu antara alasan yang diberi oleh MB Lato-Lato. Bagi galak dulu, bagi ketawa dulu katanya. Sanusi kata akan lapor revisi kepada SPRM bila tiba masanya. Itu antara jawapan balas daripada Sanusi MB Lato-Lato ini. Menteri Besar Kedah Sanusi dikatakan menyahut cabaran Rafizi Ramli dan menyatakan akan membuat laporan terhadap timbalan Presiden PKR itu nanti. Ia susulan dakwaan Sanusi bahawa ada anggota PKR dan DAP terlibat rasuah sehingga menjejaskan rancangan pembangunan negeri Pulau Pinang. Tahu pula dia sibuk dengan pembangunan Pulau Pinang. Sebelum ini katanya Kedah memang antara yang termiskin, terpinggir berbanding dengan Pulau Pinang. Kenapa dia pula hari ini datang Pulau Pinang, dia katakan pembangunan Pulau Pinang terganggu. Wow, hebat dia. Dia sibuk dengan hal Pulau Pinang, dia sibuk dengan hal air di Pulau Pinang, tetapi air di negeri Kedah apa yang berlaku? Katanya akan siap rawatan air lojinya di negeri Kedah pada tahun 2023. Itu antara janji-janji kosong yang dibuat oleh Sanusi, sahabat semua. Hari ini sudah separuh tahun 2024. Janji itu tinggal janji. Orang sahabat cakap janji terang bulan. Nampaknya terang, tapi bila siang tidak nampak apa-apa. Sebab apa? Itu hanyalah pembohongan. Itu hanyalah umpama permainan lato-lato yang dimainkan. Begitu hebat dia berkata-kata, begitu hebat dia umum, tetapi semuanya janji tinggal janji. Bagaimanapun kata Sanusi, laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hanya akan dilakukan apabila tiba masanya nanti. Kerana buat masa ini, beliau mahu membiarkan pihak terlibat berseronok terlebih dahulu. Katanya bagi galak, bagi seronok dulu, terkinjal-kinjal, lompat-lompat dan terjun telaga apa dahulu, dan selepas itu saya akan buat laporan. Kita tunggu sahabat semua. Benarkah Sanusi akan membuat laporan? Ya, kalau dia buat laporan itu paling bagus sebab ia akan dilawan di mahkamah. Ya, yang nyata adakah ada bukti seperti mana yang dinyatakan oleh Sanusi, ataupun beliau hanya menyebarkan berita palsu untuk menghasut rakyat Kelantan, membenci kepada kerajaan rakyat Kelantan pula, menghasut rakyat Pulau Pinang, dan sekaligus membenci kerajaan Pulau Pinang. Sahabat-sahabat semua, adakah itu yang cuba mereka lakukan kerana adanya pilihan raya? Yang nyata dan jelas, bagi saya, pandangan saya sahabat semua, mereka lakukan semua ini kerana mereka tidak punya modal untuk dipolitikan. Kalau mereka katakan mereka lebih maju dibanding dengan Pulau Pinang, apa yang mereka boleh banggakan dengan negeri Kedah di bawah pimpinan Patipas? Apa yang mereka boleh banggakan dengan kerajaan Terengganu? Untuk kos membayar itu perbelanjaan negeri pun minta bantuan daripada kerajaan persekutuan. Apa yang mereka boleh banggakan dengan kerajaan Kelantan? Masalah air 30 tahun mereka memerintah di sana pun tidak boleh diselesaikan. Apa yang mereka boleh banggakan dengan kerajaan PAS di negeri Perlis? Anak Menteri Besar Perlis didakwah kerana membuat penipuan, membuat tuntutan palsu dan sebagainya. Malah Menteri Besarnya pula didakwa dan juga disiasat kerana dikatakan berlakunya penyelewengan. Mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Mereka tidak boleh jadikan negeri pimpinan mereka di bawah pimpinan PAS ini sebagai contoh. Jadi apa yang mereka buat, masuk negeri orang, menghasut rakyat, menghasut mereka-mereka yang ada seperti di Sungai Bakap ini. Itu yang mereka mampu lakukan, sahabat semua. Tidak ada apa-apa. Jadi kalau kita sebagai rakyat yang bijak dan mempunyai fikiran yang rasional, adakah anda mahu memilih pemimpin seperti ini yang hanya tahu menggunakan isu sentimen bangsa, agama? Baru-baru ini Sanusi katakan mereka tidak berikan air, bekalan air di Sungai Bakap kerana kulitnya, kerana sama seperti kulitnya. Kita boleh nampak sahabat semua, itu adalah satu kenyataan yang berbau resis dan sangat memalukan keluar daripada seorang mulut yang mempunyai jawatan sebagai Menteri Besar. Tetapi otaknya sahabat semua, bagi pandangan saya, dia ini tidak punya otak. Mungkin dia menggunakan otak di lutut, bercakap sembrono, dia ingat dia hebat dan sebagainya.
Tapi sebenarnya sahabat semua, mereka menunjukkan kebodohan, kebobrokan, kedangkalan mereka. Masuk negeri orang, menghasut dan sebagainya. Sanusi juga menambah, beliau ingin membiarkan pihak terlibat leka dan lalai dengan perkara itu terlebih dahulu sebelum membuat laporan berkaitan. Sebelum ini, Rafizi mencabar Sanusi membuat laporan berhubung dakwaan kononnya berlaku rasuah hingga menjejaskan pembangunan negeri itu. Rafizi berkata sekiranya benar dakwaan dibuat Sanusi, maka pemimpin Perikatan Nasional itu perlu membuat laporan kepada ISPRM. Itu antara cabaran yang dibuat oleh YB Rafizi Ramli kepada MB Lato-Lato. Jelas hari ini beliau berdalih memberikan alasan untuk belum membuat laporan. Kalau benar, kalau Sanusi ini lelaki jantan, buat laporan segera. Jangan membuat alasan, jangan membuat berdolak dan berdalih. Kita tahu kenapa mereka tidak membuat laporan. Kerana kalau laporan dibuat hari ini dan ISPRM menyiasat, dalam masa beberapa hari ini mungkin ada keputusan bahwa apa yang dikatakan oleh Sanusi itu bohong belaka. Maka yang mendapat kesan daripada itu adalah diri mereka sendiri. Mungkin rakyat akan menolak lebih teruk parti PAS ini untuk pilihan raya kecil di Dun Sungai Bakap. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan dapat mengangkat dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.